cerita apakah falsafah di sebalik ukuk-ukuk-ukuk. Kebetulan dekat belakang rumah dia pula ada satu pokok kelapa sawit. Okey. Banyak sangat pelapa. Mana dia faham bahasa Melayu? Kalau menggunakan bahasa Indonesia, adik saya pun marah. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boronaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, hari ini saya akan kongsikan ada 3 video yang berbeza. Jadi ini mengenai bahasa ya. Oke lah, kita akan bahaslah bahasa pun jadilah agar orang di luar sana yang tak reti nak hormat bahasa orang tuh masuklah akal dia sikit kan. Kenapa orang di Malaysia ini menggunakan bahasa Melayu. Jadi ada seorang wanita yang menikah dengan orang Malaysia ya. Ya, jadi ini videonya semalam udah saya reaction orang yang sama tapi pengalaman dan ceritanya berbeza. So dia ini kena kecam lah, kena tegur oleh bangsa sendiri disebabkan dia menggunakan bahasa Melayu. Pelik tak pelik? Pelik lah kan. Jadi kita akan dengar saja lah ya apa ceritanya seperti video berikut ini. Okey, macam ni lah ya. Aku kalau ngomong bahasa Indonesia ni ribet jadinya. Kalau bahasa Jawa boleh. Kalau bahasa Indonesia ribet. Sebab dah terbiasa menggunakan bahasa Melayu. Jadi kalau saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik itu ribet. Gimana? Aduh ya. Tengok ribet. Bukannya sok belagak. Bukan. Sebab saya memang dah terbiasa menggunakan bahasa Melayu. Jadi saya di sini tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia. Selain daripada bahasa daerah saya menggunakan bahasa Melayu sehari-hari. Jadi kalau kamu suruh saya menggunakan bahasa Indonesia nampak tak? Bahasa Indonesia saya jadi tak baik. Walaupun saya berurusan dengan contoh saya balik kampung kan, saya berurusan dengan imigran, saya akan menggunakan bahasa Melayu sebab saya memang dah terbiasa dengan menggunakan bahasa Melayu. Bang, macam nak cakap tak apalah, janji kau faham apa yang aku cakap. Kau faham ke tak aku cakap sekarang ni? Kalau tak faham, saya menggunakan bahasa daerah. Kalau kamu suruh saya menggunakan bahasa daerah, bahasa Jawa, okey, saya lancar menggunakan bahasa Jawa. Kalau menggunakan bahasa Indonesia, adik saya pun marah sebab saya menggunakan bahasa Indonesia jadi pelik. Gimana? Itu je. Kemana? Ayo ngomongnya gimana? Nanti saya belajar untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Saya belajar dulu. Bukan tidak mau, tapi masalahnya susah untuk lidah saya ditukar. Susah. Lidah saya ni bukan mudah untuk menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin kalau yang dari daerah Medan atau daerah yang sehari-harian mereka menggunakan bahasa daerah dia dan sikit ke bahasa bahasa Indonesia, sorry. Tapi saya daerah Jawa. Saya hari-hari kalau saya telefon kampung, saya menggunakan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia. Jadi minta maaf sangat-sangat kalau kepada sesiapa yang tak berkenan atau tak suka dengan saya menggunakan bahasa Melayu, saya minta maaf. Tapi inilah bahasa saya. Nak buat macam mana? Saya pun jadi bingung sekarang. Gimana? Janganlah marah. Terkadang pelik ya, dah jelas sangat pun akak ni berkahwin dengan orang Malaysia. Tinggal dekat Malaysia, dah lama agaknya. So dia pun bergaul atau berkawan ramai dengan orang Melayu. Takkanlah dia nak menggunakan bahasa Indonesia kan? Tapi dengan penjelasannya tadi, kalau dia bercakap dengan bahasa Indonesia agak pelik sebab dia selalu bercakap dengan family dia di kampung pun menggunakan bahasa Jawa. So bagi saya masalah ni tak ada masalah pun selagi orang yang mendengarkan tu faham. Kalau dia tak faham, dia tak akan komen macam tu, betul tak? Menurut akak ni pula, kalau orang di Medan tu, dia orang faham dan biasa menggunakan bahasa Indonesia. Sebab Medan tu, ya, majoritinya memang asalnya orang Melayu.
kami nih ya orang suku Batak pun terkadang Batak dengan Batak pun berjumpa ada tuh bercampur bahasa Indonesia dia. Terkadang ada yang menggunakan bahasa Indonesia full macam tu. Sebab iyalah Batak tapi ada dia punya slang Batak tuh berbeza. Sebab kan macam yang saya cerita tuh hari kan, Batak nih macam-macam jenis dia. Ada Batak Mendeleng, Batak Toba, Batak Simalungun, banyak lagi kan. So kalaulah terjumpa memang suku Batak, tapi kita tak tahu dia Batak apa macam tu. Kecuali kalau kita berkenalan, tanya dulu betul tak. Agaknya bagi orang dekat luar sana bahasa Melayu ni agak pelik, kelakar macam tu kan. Tapi tak tahu dia sebenarnya bahasa korang tu pun pelik orang dengar kan. Macam seorang ustaz berasal dari Malaysia ini. Beliau bertanya kenapa orang Indonesia menggunakan bahasa waka 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 waka. Macam inilah videonya. Orang Melayu kan gelak ha hihi. Tapi kenapa orang Indonesia gelak waka waka waka? Betul juga kan? Apa maksud waka 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 tu? Ada tak sahabat-sahabat dari Indonesia yang boleh cerita apakah falsafah di sebalik waka waka waka? Okay, salam sahabat dari Indonesia, I love you all. Nampak tak? Orang luar pun memandang kita tak betul menggunakan bahasa Indonesia dengan betul. Ada tak di kamus bahasa Indonesia menggunakan perkataan weka macam tu kan. So untuk Ustaz saya tolong jawablah selaku saya adalah orang Indonesia. Maksud dari perkataan WK itu atau WK gitu kan, bukan WF ya kan. Itu menandakan orang tu gelak habis lah. Macam kalau orang nak singkat tu LOL macam tu kan, LOL macam tu. Tapi tak salah pun Ustaz ni kan hanya bertanya, betul tak? Sebab bagi mereka orang Melayu tak tahu pun falsafah apa yang digunakan orang Indonesia. So kita sebagai orang Indonesia ya, kita gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik. So kita janganlah pula nak mengajarkan orang lain untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan sempurna ya kan. Padahal kita juga belum baik menggunakan bahasa Indonesia dengan betul. Jadi tak payahlah kita nak marah orang lain tu kalau menggunakan bahasa negara lain kan. Lagi-lagi kalau laki dia orang Malaysia, apalah masalah. Tu hari ada juga kan komen marah dekat saya kan. Orang Indonesia agaknya kan dia marah sebab saya menggunakan bahasa Melayu. Dia kata lidah saya tak cocok. Tak kisahlah, saya nak belajar kan. Sebab anak saya orang Malaysia. Laki saya, husband saya orang Malaysia. Saya nak belajar bahasa Malaysia sebab nanti anak saya kalau sekolah dia senang. Sebab bahasa Melayu atau bahasa Malaysia tu paling diutamakan di sini kalau nak naik peringkat atau naik kelas ya, atau nak cari kerja tu bahasa Malaysia atau bahasa Melayu tu paling diutamakan untuk dapat markah paling tinggi. Faham? Jadi ada lagi nih video seorang Bangladesh ya, warga Bangladesh yang dulu katanya dia pernah bekerja di Malaysia, sekarang nih dia balik kampung. Jadi kawannya itu ya menanyakanlah pengalaman atau cara bekerja di Malaysia seperti apa. Ceritanya macam training lah dulu sebelum datang ke Malaysia. Training dulu nih di kampung halamannya macam tu kan. Kita tengok je lah videonya macam mana berikut ini. Assalamualaikum semua. Dekat Bangladesh ini saya ada seorang sepupu. Dia nak pergi ke Malaysia untuk buat kerja. Kerja dia mungkin dalam ladang sawit lah. Sebab tu dia selalu tanya-tanya dekat saya. Macam mana cara buat kerja dalam ladang sawit dekat Malaysia. Dan sekarang ni saya nak pergi dia tunjuk macam mana orang buat kerja dalam ladang. Kebetulan dekat belakang rumah dia pula ada satu pokok kelapa sawit. Okey, sekarang ni saya nak pergi tunjuk macam mana cara potong buah dan pruning pokok itu. Nak pergi inilah. Jom kita tengok Fasih kan dia bahasa rumah Melayu. sepupu saya tu dekat dengan rumah mas saudara saya ni. Besar juga rumah dia. Tengah pergi dekat rumah dia lah. Kita tengok macam mana. Sini jarang ada pokok kelapa sawit. Kebetulan dekat belakang rumah dia ada. Tak tahu siapa yang tanam dulu. Inilah rumah dia. Ni rumah dia ni. Nanti balik Malaysia atau dah kerja Malaysia lagi cantik rumah dia mesti kan. Mizan bhai. Mana dia ni Mizan bhai? Oh, dia dah ada dekat pokok.
Suasananya macam di kampung saya, pemirsa. Kolam udang Wow. dekat belakang rumah saya. Woi, dia Anaknya. dah start kerja dah. Banyak sangat Boleh kelapa makan dia potong udang ni. ya kan? Okey, cantik. Tambah udang lah katanya. Banyak kelapa dia potong. Kita tengok. Oh, itu dia. Wow. Oh, training sendiri. Bagus. Okey. Okey. Banyak sangat kelapa. Mana dia faham bahasa Melayu? Onek tu Karsten. Oh, cantik. Banyak dia potong ni. Tengok pokok. Tolonglah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa kau buat ni nate bagu? Abi botok pokok. Bye. Harga dan nare Allah korsen ki. Astagfirullahaladzim. Bahasa Kelate dia. Sampai botak dia pruning. Ambil Sebelum saya tunjuk dia dah potong habis. Ya Allah. Kalau kau buat macam ini dekat Malaysia, habislah tuan ladang. Pokok semua jadi botak. Niat sungguh ni. Aduh. Kan? Tengok. Kau buat apa ni nanti beruk? Maaflah, saya tak boleh nak kawan marah ni. Dan bila saya marah sikit, tubiklah bahasa apa logat Kelate. Oh, pandai dia kan? Agaknya dia kerja dekat Kelantan Mijang. kot. Tengok. Dekat sini tak ada sabit sebab jarang ada pokok kelapa sawit macam ni kan. Okay. Dia buat sendiri ni. Pandailah dia buat dengan pokok bambu buluh lah. Ah. Dan parang macam ini dia buat sabit. Okey, boleh. Okey kerja ni. Okey. Okey nak tang apa? Okey. Kau potong habis. Matilah pokok ni nanti. Aduh. Nasib baik dia tak faham bahasa Melayu. Kalau tak, memang saya kena lah ni. Oh, pakai semak-semak. Lepas tu pakai sarung lunggi lah. Kelakar lah. Tak pakai kasut, tak pakai helmet. Aduh. Dekat Malaysia no tak boleh safety lah. Tapi tak apa, nanti saya ajar dia cara betul. Pokok ini mati dah. Tak tahulah boleh hidup atau tidak. Okey lah guys. Kelakar betul. Keluar bahasa Kelate dia. Ha, nampak tak? Walaupun ya cousin dia tu tak faham bahasa Melayu, tapi dia layan je kan. Walaupun dia kena maki ya, kena kutuk, tapi okey je. Jadi itulah kita kena fahami bahasa yang banyak. Jadi kalau ada orang kutuk macam tu, ya bercakap tak betul dengan kita, kita faham. So kita boleh balas. Tapi ini tindakan yang baik ya, sebab sebelum dia datang ke Malaysia, dia belajar dulu, dia training dulu dengan orang yang dah berpengalaman. So nanti kalau dia masa dah sampai dekat Malaysia ni, dia tak akan terperanjat lah dengan lingkungan yang akan dihadapinya sehari-hari macam tu kan. Jadi memang sangat bagus kan. Fasih betul dia bahasa Melayu tau. Agaknya dia lama dah kerja kat sini, betul tak? Jadi kita tengok betapa bagusnya orang yang dah pernah bekerja dekat Malaysia ni, balik dari Malaysia, dia orang bawa ilmu and dia orang share dekat orang-orang di negara mereka, di kampung mereka lah macam tu kan. Walaupun mereka menggunakan bahasa Melayu, tak ada pun orang kecam kan. Tak ada pun kawan dia tadi tu marah kan. Kau cakap apa? Tak ada pun kan. Bahasa Bangla lah. Saya tak faham bahasa Bangla. Tapi syok lah kan. Best sangat macam ni. Sebab jarang-jarang tau orang pandai. Ya logat Kelate tu pekat sangat. Aduh, kelakar betul lah. Best, seronok betul. Itulah apapun ceritanya, Malaysia dan Indonesia ni janganlah pungkiri. Kalau kedua negara ni adalah serumpun. Tengok je lah Kalimantan dengan Sarawak tu kan. Perbatasan, hidup pun rukun, bahasa pun sama macam Medan kan. Medan tu Melayunya ramai kat situ. So bahasa Melayu pun tak terlalu terheran-heran kalau orang gunakan macam tu. Tengoklah bangsa lain, negara lain yang jauh pun boleh diorang hormat bahasa negara yang diorang datangi. Sebab dia faham, dia pernah bekerja dekat Malaysia. And dia faham ramai ya bangsa dia bekerja di Malaysia ini. So dia tak naklah menyakiti hati orang Malaysia, terutama yang menggunakan bahasa Melayu, ya kan, bangsa Melayu macam tu. Jadi kenapa kita tak boleh respect saudara kita, ya, orang Indonesia yang tinggal kat sini? Tak apalah kalau orang Indonesia yang bekerja dekat Malaysia ni, diorang menggunakan bahasa Melayu, apa masalahnya?
ya kan, janji ya dia adalah kirim dekat kampung sana. Kalau dia tak cinta dengan negara asal dia tak akan kirim lah duit dekat kampung tuh, betul tak? Macam itu nolong juga, nolong negara juga, betul tak? Yang komen-komen selalu toksik nih, apa yang kau orang berikan kepada negara? Heran aku. Oke, jadi itulah perkongsian saya di video hari ini ya pemirsa. Sedikit dan banyak, jika ada tersalah perkataan, mohon maaf, saya tak ada langsung menyinggung perasaan siapapun. Just kita cobalah belajar untuk menghargai bahasa orang lain, begitu kan. Walaupun agaknya kita rasa atau kita dengar pelik, kelakar macam tu, tapi tak payahlah kita buat gurauan. Sebab ya di Malaysia ini ramai bangsa-bangsa kita ya, orang-orang kita yang bekerja di sini secara ilegal ataupun legal. Jadi tak payahlah kita nak sibuk-sibuk kalau orang-orang yang bekerja menikah dengan orang sini ya, dia orang menggunakan bahasa Melayu, tak kisahlah. Sebab di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pahami ya, pahami peribahasa ini. Kalau tak paham juga, itu masalah Anda, bukan saya. Oke, jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boronaga, terima kasih, bye-bye.